Oh, tak masuk akal. Tak masuk akal itulah perbincangan kuasa Allah. Dalam rumah tangga memang semua tak masuk akal. Gaji 800. Kira ada banglo sebiji. Dari mana datang duit? Dari usaha sangat ke? Usaha pun kadang-kadang buntu juga. Tapi duk fikir-fikir, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, prinsip pertama dalam kehidupan dan juga keimanan itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan pada malam yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama menghayati, memperhalusi, merasai, memahami, apalagi perkataan tentang nikmat Allah Ta'ala. Dia ini adalah datang dari hati, bukan dari fikiran akal semata-mata. Sebab akal perkara terbatas. Tapi bila berurusan atau kita berkenaan dengan nikmat Allah Ta'ala ni, berkenaan dengan hati. Syukur datang dari hati. Yakni nikmat yang paling besar yang Allah berikan kita adalah nikmat untuk mentaati Allah SWT. Itu nikmat yang paling besar. Amat sukar orang menghayati nikmat ini, kerana Allah Ta'ala sendiri yang kata, qalilan ma tashkurun, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Dan Allah Ta'ala kata lagi, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kalau diberikan pilihan, kita akan lebih berat kepada nikmat dunia. Kita akan lebih appreciate, kita akan lebih menghargai pemberian dalam bentuk keduniaan. Tapi bentuk pemberian dalam bentuk kenikmatan iman, amal, pahala jarang untuk kita appreciate. Ini hakikatnya. Sebab tu kita kena ulang dan ulang dan ulang dan ulang sampai benar-benar meresap dari jiwa. Terutama nikmat kita boleh datang ke rumah Allah ni. Ini satu nikmat yang cukup besar sedang jemaah mata Allah SWT. Tiada satu lagi gambaran yang mampu digambarkan. Bagaimana besarnya dapat datang ke rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Tiada satu pun gambaran yang mampu digambarkan. Hanya jiwa yang benar-benar beriman saja yang mampu merasai perkara itu. Kerana tiada satu pun gambaran yang mampu kita lakarkan. Tak boleh. Apa perkaranya? Itulah dia ketenangan. Ketenangan ini datang setelah walam yakhsha illallah. Tiada ketakutan melainkan illallah. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah hakikat iman yang kita nak tuju. Keredaan yang kita nak gapai dalam hidup kita ini. Orang beriman itu mencapai tahapan tiada kegentaran, tiada ketakutan dalam hatinya, melainkan dia takut hanya kepada Allah. Maka perkara ini timbul dalam akal fikiran kita. Logik ini pun cakap, takkan langsung tak ada takut Ustaz. Kurang-kurang takut-takutlah. Dalam pengajian iman bukan takut-takut, takut sungguh-sungguh. Dia tak ada takut-takutnya. Alang-alang takut, takut sungguh-sungguh. Takut apa tu Ustaz? Takut sungguh-sungguh. Takut sungguh-sungguh kepada Allah yang menjadikan perkara itu. Contoh tentang COVID. Takut dengan COVID? Takut. Dari mana COVID datang? Allah. Khalas. Walaupun syariatnya Wuhan. Ancaman Allah, ancaman COVID, ancaman duit. Ancaman Allah, ancaman COVID, ancaman duit. Yang mana satu kita patuh arahan? Ancaman duit enggak? Ini nilai 1000 ni. Ya Mamet? Tapi tadi pun dah dibagi tahu balik di tempat yang sesak, tak ada penjarakan, baru pakai. Kalau ada yang jarak tu penjarakan, tak payah pakai katanya macam tu. Tapi nak bagi tahunya, sebelum datang ancaman duit, ancaman COVID, ancaman Allah dah ada dah. Kadang-kadang nak diuji sampai susah melarat baru kita nak ingat Allah. Kadang-kadang nak diuji sampai datang penyakit-penyakit yang melarat baru nak ingat Allah. Sedangkan Allah itu datangnya peringatan sebelum datangnya ancaman Allah datangkan tadi, makhluk.
Allah tak nak uji kita benda-benda yang kita tak mampu tanggung sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Allah takkan hantar wabak-wabak yang pelik-pelik, tuan-tuan. Allah takkan. Allah tidak akan buat kita melarat, tuan-tuan. Orang susah ada, fakir ada, tapi Allah datangkan orang yang berharta, yang mempunyai jiwa yang nak menolong orang fakir. Maka kefakiran tidak melarat kerana ada orang yang take care. Itu syarat prinsip dalam agama tu. Itulah datangnya susuk-susuk tubuh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an, yang mana datang pun dalam surah Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah kata dah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pembohong bagi orang yang berkata dia ini beriman kepada Allah tetapi tidak cintakan anak yatim, tidak kasihkan fakir miskin. Makna kata apa? Orang yang berharta kalau tak cintakan orang fakir miskin, orang itu pembohong dalam agama. Mak bermaksud orang fakir miskin terbela. Terbela. Allah takkan buat orang beriman ini melarat, tuan-tuan. Takkan. Ini dibuktikan dengan apabila migrate yang satu kumpulan daripada Mekah migrate berpindah ke Madinatul Munawwarah. Dia panggil Sufi, golongan Sufi, Sufa. 400 orang, tuan-tuan. Susah melarat. Tapi terbela mereka. Melaratnya susah dunia ni, tetapi dibela oleh golongan-golongan yang benar-benar nakkan pahala. Maka tidaklah menjadi satu perkara yang merunsingkan hal keduniaan ini. Ketakutan kita pada dunia ni skala yang minimum sebenarnya. Sebab ketakutan yang masih boleh diurus. Tapi sebenarnya ketakutan yang paling penting untuk kita pastikan ada dalam hati kita, itulah takut kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, dalam bab takut ni kita duk banyak kali dah cerita bab takut-takut ni. Jadi hari ni tajuknya praktikal. Tajuk takut hari ni tajuk praktikal, tuan-tuan. Apa tajuknya? Setelah 4 bulan tak jumpa ni, tiba-tiba masuk-masuk tajuk ni. Yang ini ta'adud poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ni tajuknya ada dalam perbincangan kita? Ada. Kenapa tajuk ni ada dalam perbincangan kita, hakikat kehidupan? Kerana inilah hakikatnya. Inilah hakikat kehidupan melalui keadaan ini. Yang hari ini keadaan ini seringkali dikaitkan dengan perkara-perkara perspektif yang negatif. Poligami itu ta'adud dalam bahasa Melayu, poligami. Poligami. Kalau dalam bahasa Arab ta'adud, berbilang-bilang. Maka perkahwinan ta'adud dalam konsep berbilang. Bilangan kahwinnya bukan sekali, bilangan kahwinnya berbilang-bilang. Kahwin lagi, kahwin lagi, kahwin lagi, kahwin lagi. Itu namanya berbilang-bilang. An-nikah, nikah as-sunnah, sunnah. Jadi kalau nikah yang kedua, nikah ataupun bahasa lain, nikah juga tak? Cuba nikah kali kedua, maka sunnah. Yang ketiga tu dipanggil nikah juga atau dipanggil lain? Nikah juga. Nah, sunnah. Jadi setiap pernikahan itu sunnah. Bezanya nikah berapa kali, itu saja. Jadi sedahnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Perbincangan dalam perkara takut ini, rupanya Allah rakamkan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ni tuan-tuan akan berlakunya ketakutan yang amat dahsyat. Rupanya kita tak mau hidup dalam ketakutan yang mana mulut kata takut Allah, tetapi dalam hati ghairillah. Sebab apa? Sebab kita lihat dalilnya ada. Perbincangan ni masuk pada perbincangan sangat relevan, tuan-tuan, untuk kita bahaskan secara jelas dalam konteks hakikat kehidupan. Apabila pergi kepada tahap takut tadi, sebab sebelum ni kita dah bincang dan kita masih lagi perbincangan dalam kehidupan, dalam syarah hakikat kehidupan ada 4 perbincangan dia, tuan-tuan, ya. Ini saya merajaah sikit. Saya tekankan bahawa supaya kita bincang ni ada asas. Tak ada perbincangan yang kita ambil tajuk-tajuk kemudian kita syarah, tidak. Terbitnya atau terbinanya kita hakikat kehidupan ini pun benar-benar daripada permasalahan kehidupan. Baik. Kehidupan ni mesti dibina pada empat prinsip asas ataupun 4 kaedah utama pembinaan kehidupan. Apakah 4 kaedah ini? Itulah bersandarkan akhlakul karimah, akhlak Nabi SAW, atau dipanggil tariq nubuwah, jalan-jalan kenabian. Baik. Dalam perbincangan 4 jalan ini, tuan-tuan,
maka pecahannya itu adalah bermula dengan pecahan siddiq. Siddiq itu apa? Benar, jujur. Dan jujur ini menjadi asas di dalam kehidupan dan juga asas di dalam keimanan. Sebab itu dalam iman, bermulanya iman itu dengan tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Baik, tasdik, siddiq, as-siddiq. Itulah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an. Mendapat gelaran as-siddiq kerana membenarkan kekuasaan Allah. Nah, dalam keadaan hukum akal tidak boleh terima, tak capai di akal, kahwin dua. Macam mana boleh kahwin dua, Ustaz? Kan akal tak capai tu. Ada masa, Ustaz. Duk satu pun wayang lah, Ustaz. Oh, tak masuk akal. Tak masuk akal itulah perbincangan kuasa Allah. Dalam rumah tangga memang semua tak masuk akal. Gaji 800. Kira ada banglo sebiji. Banglo dah sekarang tu. Dia tambah, banglo dah jadinya. Dulu kira macam dua orang macam tak cukup. Ustaz makan. Bukan tak cukup, terlebih makan lah kan. Kalau cek balik barang dekat rumah tu tuan-tuan, ni dinilaikan semula. Panggil audit. Auditkan balik berapa kos yang kita dapatkan kat rumah kita rasa lebih pada pendapatan. Dari mana datang duit? Dari usaha sangat ke? Usaha pun kadang-kadang buntu juga. Tapi duk fikir-fikir, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sebenarnya mata Allah SWT, prinsip pertama dalam kehidupan dan juga keimanan itu benar. Jadi kebenaran ni panjang. Termasuklah kita bincang malam ni. Yakni munakahat sebenarnya tajuk ni. Tetapi saya letakkan poligami, ta'adud, kerana dalam pernikahan pasti bertemu pernikahan lagi. Cuma tak kena je, itu je. Kalau kena tu, tu je. Tak kena kat kita, kena kat cucu. Cicit, saya cicit. Dia faham, tak faham sudah. Saya cicit. Tok Nyang saya, Tok Ompet panggil. Pergi Paya Gombak Sungai Cincin, sekarang dah pindah ke Paya Gombak Kuang. Unyang saya Haji Yaakob, Tuan Guru Haji Yaakob, Tuan Guru Haji Ahmad, Tuan Guru Haji Ahmad 4, Tuan Guru Haji Yaakob 2. Masing-masing tuan buka tanah. Nah, berserban dia, berkot dia, berkain plekat, tali pinggang hijau. Bertongkat dia. Tahun berapahan, cicit lah generasi keempat saya. Anak, cucu, tak ada yang menurun. Kena pula cicit tunggal yang menurun. Menurun tuan-tuan. Nah, menurun, mana mewarisi. Jadi maknanya mewarisi ni mungkin tidak kena kat kita, mungkin kena kat orang lain, mungkin dekat jiran kita, kat siapa-siapa boleh kena. Sebab pernikahan ini pasti melalui fasa nikah lagi. Soalannya di sini adalah, apa perkara yang kaitan dengan kebenaran? Apa sebenarnya pernikahan itu? Kerana masuk dalam perbincangan takut ni tuan-tuan, sedangkan mata Allah SWT, takut ini bukan takut yang kita duk kata di mulut je. Adakah ketakutan kita ini benar-benar diasaskan dengan keimanan? Sebab kadang-kadang takut kita ni hanya takut berasaskan pada kebenaran saja. Contoh, saya bagi contoh. Dalam COVID paling senang tuan-tuan, paling senang COVID. Ramai orang mungkin takut dengan COVID saja, tapi tak takut dengan Allah. Sedangkan COVID ni juga datang dari Allah. Bukti dia takut dengan COVID saja, bila COVID tak ada, dia tak doa dah. Dia doa time COVID ada. Time COVID tak ada, dia tak minta ke Allah dah. Dia lupa Allah juga yang datang dengan COVID. Patutnya setiap masa lah doa minta jauh mudarat. Maknanya dia takut COVID saja. Sama dengan rumah tangga. Dia minta kasih sayang ketika sebelum dapat suami. Lepas dapat suami tak minta dah. Tu dia. Bila dia rasa takut hilang kasih sayang, ketika Allah uji, takut hilang suami. Yang ini sebenarnya saya nak tekankan dalam perbincangan kita ni tuan-tuan. Bukan soal ada tak ada, jadi ya tak ya tu semua tu, memang kita akan masuk juga perbincangan. Soalannya adalah dari mana punca cerita dia dulu. Kebenarannya di mana? Siddiq. Dan kita masih membincangkan pada pasal siddiq.
Adakah kasih sayang itu dilihat benar-benar dari Allah atau hanya transit saja dari Allah tapi sebenarnya dari suami, dari isteri? Jadi ketakutan-ketakutan inilah yang kadang-kadang dia pergi kepada semua perkara. Contoh, takut pada Allah tu dia pecah. Dia berpecah. Mula-mula takut pada Allah, betul tak? Tapi kerana asas tidak benar, dia tidak cari kebenaran, iman tidak jadikan sandaran, maka Allah uji dengan kebenaran. Jadi dia takut dengan kehilangan. Itu maksud dia. Bila takut dengan kehilangan, dia hanya mempertahankan yang hilang itu saja. Dia tak fikir balik dari mana datang perkara ni. Dia tak pergi ke arah punca. Orang beriman dia mesti berbalik pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, mesti inna lillah. Contoh dalam rumah tangga konflik, berlakunya konflik dalam rumah tangga, berlakunya pergaduhan dalam rumah tangga. Cuba bayangkan tuan-tuan, seterjemah mata Allah SWT. Dari awalnya datangnya sayang, kemudian pertengahannya mula ada ombak dia. Ujung-ujungnya mula ragamnya ada. Silat hari bulan berkecai. Soalan di sini, sekiranya kasih sayang itu ada pada manusia, kenapa adanya merana? Itu soalan. Kalau kasih sayang tu ada pada manusia, maka tak perlulah dia berkecai, bercerai-berai, bergaduh, Ni minta maaf tuan-tuan, saya terpaksa cerita hakikat. Saya kena sampaikan kebenaran. Jadi sekarang ni ketakutan mana yang kita takutkan? Adakah ketakutan hilang kasih sayang yang sebenar atau hanya hilang kebenaran saja? Ramai orang takut hilang rumah tangga saja rupanya. Walhal ini semua datang dari Allah. Sepatutnya perkara ini kena dijelaskan terlebih dahulu, yakni takutlah hilang kasih sayang Allah. Apabila Allah murka pada sesuatu perkara, maka binasalah perkara itu. Contoh, dengan Allah murka pada satu kaum yang mana nyawa dan sihat ini dalam genggaman Allah. Sebab sihat milik Allah sebenarnya. Sihat tak ada pada manusia. Sihat itu pada nyawa. Nyawa pada Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Buktinya tuan-tuan, buktinya senang. Bila kita mati, maka tiada lagi silah sakit. Jadi sakit duduk kat badan ke dekat nyawa? Sihat duduk kat badan ke dekat nyawa? Nyawa tuan-tuan. Matinya anak Adam dengan sakit-sakit penyakit, pum, pergi sekali. Maknanya kalau tak nak sakit, maknanya nak mati. Saya tak nak sakit ustaz, mana nak mati dulu. Maknanya mati dan sakit dan sihat itu adat pada roh. Memang akan roh bila masuk dalam jasad, akan berlakunya sakit itu adat. Sila hari bulan orang yang belajar tentang kebenaran ni tuan-tuan, bila kata sakit itu sihat. Dia kata sakit, sihat lah tu, mana hidup lagi. Maknanya pada badan kita ni masih rasa lagi. Cuma kita tertipu, kita ingat duduk pada badan. Dan kita sibuk nak jaga badan. Jaga makan ubat, lupa siapa bagi sihat. Ni analoginya begitu tuan-tuan. Ni, nak masuk tajuk ni berat ni. Sebagai analogi dia, tamsilan dia. Jadi lupa dari mana datang sihat, ke mana pergi, ke mana balik dia, mana tempat asal dia, bukan duduk di badan. Jadi sihat ni jika digunakan untuk benda taat, maka Allah panjangkanlah kesihatan itu. Tapi sekiranya Allah murka, jarangnya Allah biarkan dia bersenang lenang atas muka bumi Allah Ta'ala. Allah akan ranakkan habis. Tak ada lagi orang yang boleh mendabik dada dengan kesihatan milik Allah ni. Tak ada lagi. Fir'aun mati lemah tuan. Bunyi pun macam kelakar bunyi. Fir'aun mati lemah. Namrud dengan serangga mati tension, ada serangga kat hidung, mati stres. Bayangkan, tentera ababil, burung kelicap tuan. Orang yang tunjuk kuat dengan kuatnya milik Allah, Allah akan ranak habis. Maknanya tiada siapa boleh selamat sebenarnya daripada apabila dia salah menyingkapi apa yang ada pada dirinya itu. Ini kebenaran. Baik, tadi sihat, ini kasih sayang pula. Kasih sayang tuan-tuan. Bila kasih sayang tuan-tuan, bila Allah berikan pada manusia, bukan bermakna kasih sayang ada pada manusia. Sebab tu ada pengajian nafi isbat. Itu akidah. Kita kena nafikan.
Nafikan sayang ada pada diri. Sebenarnya itu pengajiannya. La, tiada sayang pada manusia. Isbat sayang itu pada Allah. Habisnya ada ni Ustaz, itu sayang Allah. Bermodalkan sayang Allah, maka menyayangilah hamba-hamba Allah. Siapanya hamba Allah kita nak sayang? Isteri kita. Jangan zalimi dia. Sesiapa yang menzalimi hamba-hamba Allah, Allah murka atas dia. Sesat. Itu konsep dia. Konsep dia punya susu jalurnya begitu. Maka sebenarnya mata Allah SWT. Cuma Allah datangkan. Kalau tadi penyakit, dengan datangnya ada ancaman penyakit. Maka perbincangan ta'adud ni ada ancaman. Ni kasih sayang tu ada seorang lagi boleh disayangi ke? Ada ancaman. Lupa sayang itu dari Allah. Sayang itu dari Allah. Bukan dari isteri, bukan dari suami. Maka bila sayang itu dari Allah SWT, maka perspektif dia kena berbeza. Cuma yang berlaku hari ini, masyarakat umum melihat, menilai sesuatu perkara dengan tanggapan hanya melihat kepada kebendaan saja. Menghukum daripada sesuatu perkara itu dengan perkara yang berlaku depan mata saja. Contoh, berlakunya perspektif atau tanggapan ataupun perkataan yang lebih tepat adalah sangkaan-sangkaan yang berlaku pada orang yang tidak amanah membawa kasih sayang. Mengkhianati kasih sayang itu dengan berpaling kepada makhluk, lalu mencari kasih sayang dia pada makhluk lain. Sebab tu tajuk di situ saya tulis, bercinta hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ta'adud bukannya konsep, dah tak sayang ini cari lagi, dah tak sayang ini cari lagi. Bukan tuan-tuan. Ini bukan konsep cerita madu tiga, tuan-tuan. Hati-hati. Walaupun disampaikan itu berlaku dalam masyarakat. Kalau dua-dua merajuk, anak kahwin 3. Skripnya apa? Sampai Abang Ramli, satu hari sini, satu hari ya Allah. Yang kadang tu perlu ditafsir semula ya. Tapi tak apalah, itu cerita adat. Tapi tugas kita sebagai orang beriman ni, dan rumah tangga munakahat perkahwinan adalah satu cerita besar. Sebab tu dirakamkan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Perkahwinan ni tuan-tuan Allah rakamkan dalam susunan cerita-cerita tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, bermula dengan surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, ayat 22, ayat 23. Wa min ayatihi. Allah mulakan. Dan dalam rumah tangga pun Allah mulakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tengok Allah bagi maksudnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaanku aku menjadikan kamu pasangan-pasangan. Apa? Dah jamak dah. Azwaja. Rabbana hablana min azwajina. Isteri kita pun amin, amin ya rabbal alamin. Itu doa ta'adud tu tuan-tuan, yang memet. Habis Ustaz boleh jadi mufrad? Tak boleh. Ayat Quran tak boleh tukar. Jangan. Kadang-kadang kita doa pun belum tentu jadi. Sebab kahwin ni jodoh. Takdir Allah. Ramai orang yang beria nak tak jadi. Yang tak nak tu jadi. Ni semua kehendak Allah. Biqadrillah. Cuma nak kaitkan di sini, pertama kita nak betulkan perspektif ni dulu. Tanggapan ni kena betul dulu. Kita nak mudah-mudahan bila kita tahu kisah yang sebenar ataupun hakikat yang tersirat tu, barulah kita boleh menghukum mengikut kebenaran. Sekarang ni hukuman ini berlaku pada mereka yang tidak amanah melaksanakan kasih sayang. Maka berlakulah pergelutan, berlakulah pergaduhan, berlakulah perbalahan, berlakulah rampasan demi rampasan. Kerana apa? Satu. Kerana mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kerana rumah tangga ini bermula dengan tanda-tanda kuasa Allah. Sebab tu kalau kita lihat syariat nikah, ini satu syariat yang besar. Nikah ni besar tuan-tuan. Sebab tu disunahkan kita buat kenduri. Sunnah. Besar. Dan Nabi SAW suka ramai umat. Sebab bila nikah ada zuriat. InsyaAllah.
Yang tak ada tak apa. Tak ada jadi isu. Cuma adatnya ada zuriat. Tapi Allah berkuasa untuk tidak beri dan adakan meniadakan. Itu hak Allah. Di situlah terbenanya dipanggil syiar. Kahwin syiar, solat jemaah syiar, azan syiar. Nah, syiar-syiar ni kena jaga, tuan-tuan. Alhamdulillah, Allah bagi izin kita solat Aidil Adha. Di sini ada buat, ada ya. Nyari-nyari kita Mekah Allah tak izin, nyari-nyari. Itu syiar. Kahwin ni syiar, tuan-tuan. Dia tiada istilah sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, tak maaf cakap tuan-tuan, mana tahu kok ada sembunyi-sembunyi ni yang bagi pula nasihat. Sembunyi-sembunyi dulu, Syekh. Nikah yang awal terang-terang, nikah kedua sembunyi buat apa? Macam buat benda salah, salah di sisi masyarakat. Masyarakat yang pandang salah. Agama tak pandang perkara tu salah. Habis Ustaz yang buat balah-balah tu, itu individu. Ini kita kena pertahankan, tuan-tuan. Itu individu yang bermasalah, bukan syariat. Malah ianya sunnah. Poligami sunnah, Ustaz. Nikah itu sunnah. Nah, kadang-kadang orang pusing, poligami bukan sunnah. Oh, pandai pula tu, kadang ada kona tu. Adil tu sunnah. Saya tanya balik, sunnah tu apa? Apa yang Nabi buat? Nabi tak kahwin ramai? Buat, dah tu. Diam balik, yalah, ada kona-kona kadang tu penting dia. Tapi saya ambil yang lebih general, lebih umum adalah nikah itu sunnah. Baik, jadi pelaksanaannya mesti ikut sunnah. Jadi kita fokus pada pelaksanaan ikut sunnah. Sunnah yang pertama, yang terbesar dan selama-lamanya itu adalah mengajak umat mengenal Allah. Itu sunnah besar Nabi. Jadi dalam rumah tangga ni tuan-tuan, memperkenalkan ahli-ahli kita dengan Allah. Itulah dakwah Nabi. Dakwah Nabi 12 tahun dekat Mekah, tuan-tuan, mengajak akidah pada secara sulit ahli keluarga. Nah, kita berkahwin itu untuk menyatakan kekuasaan Allah, bukan untuk tunjuk kuasa. Ada isteri tunjuk kuasa, ada suami tunjuk kuasa. Akhirnya dua-dua hilang kuasa. Sebab itu kita kena lihat dengan sebenar-benar kefahaman yang Allah berikan. Ta'adud ini walaupun dia mengancam perasaan wanita, tak ramai orang suka. Sampai sekarang, sampai ke hari ini ada kecam lagi. Apa ustaz cerita bab ni tak ambil jaga hati perasaan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak jemaah mata Allah SWT. Agama bukan menjaga perasaan. Malah agama menundukkan perasaan. Nah, tak ada jaga perasaan. Tak. Agama tak menjaga perasaan. Kalau macam tu, kalau penat saja tak payah ibadat lah. Asalkan perasaan saya susah hati, tak payah solat boleh. Kamu susah hati, tak payahlah solat. Asal perasaan saja kita jaga. Oh, jenuh tuan. Malah perasaan itu emosi itu nafsu, malah agama menundukkan nafsu. PKP, perintah kawalan perasaan. Itu yang kita sebarkan. Nah, kawal perasaan. Jadi kalau isu-isu yang menggoncang perasaan, kena cek balik lah. Kenapa isu dia timbul? Oh, tak puas hati Ustaz sebab tak adil. Itu kena selesaikan. Tak boleh Ustaz menzalimi wanita. Cek balik. Bukan kita diamkan. Jadi di mana kita nak belajar tanda-tanda kekuasaan kalau perkara ini tidak dibincangkan secara terbuka? Maka tiada kebenaran sampai ke sudah, sampai ke hari ini. Dalam bab ini tuan-tuan tidak jumpa kebenaran. Kerana apa? Tidak dibincangkan. Bukan tak jumpa, ada je. Macam malam ni kita bincang. Baik, sedia jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat lagi, ta'adud ini atau poligami ini adalah satu cabang saja. Furuk tuan-tuan, furuk. Bukan usul. Tapi tuan-tuan cuba tengok, bab furuk ni orang ramai bergaduh tidak? Kita duk bahas bab furuk, bab mazhab dah. Furuk. Tapi lupa bab poligami pun bab furuk. Poligami ta'adud ni furuk, tapi yang furuk tu jadi usul. Terbalik. Hancur tuan-tuan, kerana furuk hancur yang usul. Hancur akidah. Sebab usul dalam perkahwinan itu adalah akidah.
usul ataupun asas usuluddin. Sebab kalau kita kaitkan dengan surah Ar-Rum ayat 21, usul dalam nikah itu akidah dan ibadah, tuan-tuan. Antara ibadah yang tidak dipanggil apa, perbuatan yang tidak dikategorikan lara, kata Nabi, itu duduk dengan isteri. Duduk dengan isteri, duduk tengok, aku tengok kamu, kamu tengok aku tengok kamu, kamu tengok aku. Tak dikira lara, tuan. Bayangkan besarnya fadilat dia. Nampak? Bersunah, amalan-amalan sunnah, memanah, berkuda, berenang, tak dikira lara. Termasuklah duduk dengan isteri. Jadi duduk dengan isteri bukan duduk saja-saja. Isteri duduk dengan suami tak ada saja-saja. Ini ibadah. Nah, menjadi ibadah maka terasnya itu adalah akidah. Ibadah terasnya akidah. Jadi perbincangan ta'adud ni furuk. Ini kena clear. Jadi bila kata ta'adud ni furuk, jangan besarkan yang furuk. Habis Ustaz yang bergaduh ni kenapa? Kerana dia tidak faham tentang masalah usul. Usul ada dua sini. Pertama, usul kehidupan. Dia tak faham. Asas kehidupan rupanya dia tak faham. Sebab tu kita bahas kehidupan balik. Bagaimana nak faham kehidupan? Sebab yang dipahami keberadaan. Rumah tangga dibina tu, akhirnya bang, kita dah kahwin ni, rumah nak besar mana? Anda fikir rumah besar mana dah? Kereta nak macam mana? Baju nak macam mana? Anak nak berapa? Benda semua tu. Ada fikir bang, kita hidup ni iman kita macam mana bang? Ini makam tinggi dah bincang iman macam mana. Allah, raya nak ke baju apa bang? Ni lansir ni bila nak tukar bang? Dah 10 tahun lansir yang sama dia bang. Tak ada peningkatan bang. Dia buat audit kebendaan tuan-tuan. Berapa simpanan kita bang dalam rumah tangga? Nanti anak pertama berapa nak ada duit bang? Audit kita, audit kebendaan tuan-tuan. Ini kita tidak mahu sebenarnya. Sebab kehidupan dalam rumah tangga kita belajar daripada Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS, Siti Hajar. Malah Nabi Ibrahim AS tak tahu menahu apa akan berlaku kepada Siti Hajar dengan Nabi Ismail AS. Bagaimana nasib dalam konteks kebendaan. Ditinggalkan di padang pasir. Yang tiada siapa tuan-tuan, hanya ada Allah. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan satu perkaranya, ini dipanggil takjub, mendapat satu pujian di sisi Allah kerana mengagungkan cintanya. Yang nak dibina dalam kehidupan itu cinta Allah, bukan cinta makhluk. Lalu Allah terjemahkan dalam kehidupan, dinamakan kehidupan berumah tangga. Datanglah nikah. Dalam kehidupan ni nak menyatakan cinta Allah ni kat mana ni? Takkan nak kata aku cinta Allah, cinta Allah. Mana syariatnya? Hakikat dah ada ni. Syariat mana? Syariatnya an-nikah. Datang nikah. Jadi ini usul. Sebenarnya nikah ni datang nak menzahirkan kehidupan yang bermatlamatkan ridha Allah, cinta Allah. Lalu nak diluahkan kepada perbuatan. Itu dia panggil syariat pernikahan. Lalu tidak cukup dengan itu, datang pula dipanggil furuk. Ini usul, datang furuk. Setiap perkara usul mesti ada furuk. Bila kita tahu perkara furuk, maka kita tak besar-besarkan. Maka poligami ini adalah furuk di dalam an-nikah. Nikah adalah pecahan pada kehidupan. Nampak dia dicabang dia macam tu tuan. Maka kalau gagal bab furuk, gagallah bab usul. Kalau furuk pun bergaduh, takbir tak takbir, takbir tak takbir pun bergaduh, lala tak solat. Belajarlah, ada usulnya, ya ini begini pecahannya mazhab, faham. Yang wajib yang mana? Takbir. Jadi jangan marah. Jadi kita meraihkan pula furuk, tetapi tidak merosakkan usul. Itu perbahasan hukum kena begitu tuan-tuan. Jadi sedangnya mata Allah SWT. Jadi kita kena faham maknanya pergaduhan furuk ni kerana usul tidak jelas, betul? Biasa yang orang yang faham usul tak bergaduh furuk tuan. Dia kena faham. Sebab tu ilmu asas dalam kehidupan, asas. Imam-imam kita yang besar, imam 4 mazhab tak gaduh bab furuk. Sebab tu tidak boleh. Nabi pun tak suka perbahasan-perbahasan yang kecil dibesar-besarkan. Cuma kita terlepas pandang, rupanya poligami, ta'adud itu furuk di dalam perkahwinan. Cuma tuan-tuan, ni cukup ni, tak boleh lama ni. SOP, habis dah.
Allah apa nak start enjin tak apa. Pertama kita bagi tahu tanggapan kena betul. Rupanya perkahwinan dalam kehidupan pecahannya itu perkahwinan nak cerita tentang tanda kekuasaan Allah. Bila cerita tanda kekuasaan Allah mesti ada pembuktian. Maka Allah buktikan kuasa Allah melalui kasih sayang itu melalui perkahwinan, an-nikah. Nikah ni tuan-tuan Allah uji lagi satu lagi, Allah nak tunjukkan luasnya kasih sayang Allah, adanya ta'addud. Nak membuktikan kasih sayang Allah ni tidak rigid. Tidak hanya pada makhluk, maka datangnya perkahwinan. Kahwin lagi, kahwin lagi, kahwin lagi, kahwin lagi. Maknanya apa? Luasnya cinta Allah. Nah, saat datang pula soalan syariat lah. Habis kalau macam tu, perempuan pun nak kahwin lagi juga. Dia tanya soalan macam tu tuan-tuan. Saya tanya balik, saya jawab dengan syariat juga. Kalau perempuan kahwin lagi, macam lelaki boleh kahwin lagi, soalannya bin kan siapa? Ya tak, ya juga. Jangan tanya soalan pelik-pelik. Agama dah cantik dah susunannya tu. Jangan pelik-pelik. Jangan nak buat perbandingan yang tak masuk akal. Oh, lelaki je suka, perempuan pun nak juga. Jangan soalan seperti tiada akal. Soalan pun kena ada akal juga. Tak boleh ni, tak masuk akal soalan ni. Jadi jangan tanyalah. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan pada malamnya penuh barakah ni, segala pecahan, isu-isu pecahan furuk ini akan selesai bila kita berbalik pada usul. Usul. Malah Nabi pun kata, balik pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita berbalah perkara yang furuk, balik pada yang usul. Sekarang ni isu ta'addud ni perbalahan. Perbalahan sampai ada yang kata tu dalam yang ikut kuliah saya, dia kata apa? Ni isu internasional Ustaz. Isu perbalahan antarabangsa. Jadi saya cakap kenapa tak nak dibahaskan secara terbuka? Itulah tak ada sampai masa lagi. Jadi saya bahaskan. Jadi perbincangan ni mudah-mudahan sampailah pada tujuan kita perbahaskan tajuk ini, kerana kita nak membincangkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita faham dalam bab siddiq tadi, maka dia ada pecahan dia. Lepas habis munakahat ni dipanggil muamalat pula. Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam urus niaga pula. Ini dalam rumah tangga. Ada pula dalam niaga. Itu nanti kita akan bincangkan. Cuma bab nampak gaya nak buat ta'addud ni panjang sikit bab dia. Ada banyak lagi kita nak bahaskan. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang, pada pengajian kita yang seterusnya, masih dalam perbincangan ta'addud, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jangan berhenti kat ta'addud kat poligami je. Nanti orang tak nak datang. Apa Ustaz cerita bab poligami pula ni? Tak, dia ada sebab dia. Poligami atau ta'addud, tanda-tanda kuasa Allah. Kenapa cerita ta'addud? Kerana ianya furuk. Kenapa kena cerita yang furuk? Sebab nak bagi tahu yang usul. Biar jelas. Dia ada usul, ada furuk. Dan di sini baru kita nampak, kita bergaduh bab usul terlampau banyak. Sampai hancur yang usul. Bergaduh bab furuk yang banyak sehingga hancur bab usul. Menyebabkan rumah tangga yang terbina cantik hancur. Menunjukkan rumah tangganya hancur itu kerana usul tidak jelas. Jadi insyaAllah saya rasa cukup setakat itu dulu perkongsian tazkirah kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kefahaman pada kita untuk terus berada di jalan ketaatan. Allah berikan kita kekuatan untuk terus mengamalkan segala suruhan Allah Ta'ala, meninggalkan larangan. InsyaAllah keredaan Allah lah matlamat kita dalam kehidupan. Semua yang hadir pada malam ni insyaAllah dan yang menuntut insyaAllah dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.